Alhamdulillahi nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruhu wa nu'minu bihi wa natawakkalu alaihi wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlilhu fala hadiyalah. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Sallallahu alaihi wasallam tabaraka wa sallama tasliman kasiran kasira amma ba'd. Bismillahirrahmanirrahim. Wa man ahsanu qawlan mimman da'a ila Allah wa amila salihan wa qala innani minal muslimin. Tuan-tuan, bapa-bapa sekalian dan ibu-ibu yang dimuliakan, Allah Subhanahu Wa Taala memberi kita agama. Agama ni ialah untuk kita berjaya. Allah beri kita makanan, minuman, bukan untuk berjaya, untuk dapat hidup kat dunia ni dengan selesa. Dunia ni Allah buat khusus untuk manusia hidup dan juga jin. Satu waktu dulu jin yang ada kat bumi ni, dan mereka kerana engkar, Allah tukar dengan kaum yang lain, iaitu manusia. Banyak jin-jin ni meninggalkan bangunan-bangunan yang manusia pun tak boleh fikir macam mana boleh buat bangunan di tempat tinggi gunung macam di Andes itu. Di tempat tinggi manusia mana ada crane kan waktu dulu so mereka tak tahu macam mana boleh buat. Tapi kita dengan izin Allah tahu bahawa manusia ni pernah didiami oleh jin. Mereka pun macam kita juga. Kemudian mereka dighaibkan. Dia juga ada nabi-nabi di kalangan jin, dihantar. Macam mana Allah hantar nabi-nabi untuk manusia. Jadi nabi-nabi ni bukan nak ajar manusia macam mana nak bertanam, macam nak buat bangunan. Nabi-nabi ni dihantar supaya manusia ni ambil agama yang Allah SWT beri pada manusia ni supaya berjaya. Kesalahan besar jin dan manusia ni, dia nak semua yang untuk makan minum saja, keperluan dia. Dia lupa agama, dia tak nak. Sebab dia tak nampak apa pentingnya ada agama kan. Dia nampak makanan penting untuk dia, untuk dia hidup, udara, rumah, benda tu pada dia penting di dunia ni. Tapi agama dia tak tahu, tak faham. Untuk apa saya nak ada amal baik, taat Allah, macam sufian ni kan, dia tak ada fikir. Datang semayang awal tu penting, dia tak perlu dia kan. Tapi makan, minum dia memang faham perlu. Sebab kalau dia tak ada makanan, terus dia ada lapar. Dia ada lapar, jadi dia akan cari. Kalau dia tak ada rumah, dia akan basah, panas kan. Kalau dia ada rumah, ada kipas, bagus. Ada aircon lagi, bagus. Jadi dia nampak. Tapi agama apa nampak? Kalau dia amal baik, bukan dia lapar dia boleh hilang. Ada. Dia semayang kan, datang awal waktu kan. Ada beza. Ada beza sebenarnya. Makan juga kan. Jadi kerana itu manusia ni macam Sufyan ni, dia pentingkan tu. Dia tak pentingkan agama. Agama ni dia orang kata candu.
Candu maknanya satu benda yang manusia buat diri dia ketagih lah. Agama ni tak perlu Sebab itulah mereka cipta satu dogma, mereka cipta satu fahaman, komunisme. Siapa yang mencipta komunisme ni? Orang Yahudi. Siapa nama dia? Karl Marx. Manusia tu sama kaya, sama semua, tak boleh beza. Dia orang buatlah negara komunis. Mereka semua kerja sama pakaian umumnya lah, kecuali ketua-ketua dia lah. Gaji tak boleh lebih, semua sama, rumah sama. Jadi manusia macam tu lah dulu. Dia orang ingat konsep sama tu betul, sama rata, sama rasa. Soekarno pun suka dengan konsep tu. Dia nak bawa konsep tu dekat Indonesia. Sama. Mereka ni suka sama. Adil lah maknanya. Jadi kalau semua orang dapat duit yang sama, ya adil lah. Tak payah ada orang kaya sangat, ada orang miskin sangat. Macam dalam sistem demokrasi, free enterprise kan? Siapa bekerja keras, dia dapat benda banyak, kaya. Siapa malas, tak rajin dan tak ada ilmu, dia jadi miskin. Umum dia orang faham lah. So dia tak mau kapitalisme. Kapitalisme ni akan membuatkan jurang yang besar, beza antara yang kaya dengan. Jadi mereka nak buat satu konsep yang mana tak pernah dibuat pun, Allah pun tak bagi, iaitu sama rata, sama kaya, sama ada. Rusia ambil, China ambil, Vietnam, Cuba, banyak negara. Jadi bila ini berlaku, maka berlakulah pertentangan dogma atau pahaman antara blok ni. Itulah yang dikatakan perang dingin, Cold War, perang dingin antara blok demokrasi dan blok komunisme. Satu yang mengamalkan sama komunis, satu mengamalkan bebas. Jadi antara keduanya ada konsep satu lagi, sosialisme. Sosialis ni ke arah komunis juga. Dia ambil kira orang miskin tu, tak dibiarkan gitu. Kalau demokrasi tu dibiarkan. Yang kaya tu diberi peluang untuk menindas yang miskin. Langsung tak diberi apa-apa peluang untuk miskin tu dapat berubah keadaan dia jadi kaya. Jadi macam di Indonesia free kan sekarang, orang kaya betul India, dan orang miskin betul. Kita akan nampak di India orang duduk tepi jalan, tak ada rumah, tepi jalan dekat railway, dia rumah kat situ, beranak kat situ, bersetubuh kat situ, berak pun dekat situ, tak ada rumah. Yazid tak pernah pergi India. Saya dulu pulang 4 bulan tahun 79 dari Australia, negara maju, negara demokrasi, negara kepacilisan. Sana tak nampak orang, semua orang ada makan, ada minum, ada rumah, kereta. Tahun 74 saya pergi. Masa saya tiba di bandar Melbourne tu, sunyi je, tak ada orang, macam mati. Di hari Sabtu, dia orang sana hari Sabtu Ahad
Cuti betul dia. Dia orang pergi pantai atau rumah duduk. Tak ada bergerak. Jalan tak ada kereta. Hari Senin pun nampak banyak. Dan dia orang pula hari Senin belum kerja lagi. Sebab banyak yang mabuk. Dia mabuk Jumaat malam. Sabtu tak kerja. Mabuk Sabtu, Ahad tak kerja. Mabuk lagi Ahad, Senin tak kerja. So banyak Mak Saleh, I hate Monday. Saya tak suka hari Senin sebab grogi lagi. Belum lepas daripada dia punya kemabukan. Jadi mereka ni mabuk suka. Bila orang mabuk tu naik tram tu, dia goyang-goyang, wow, bau semua. Dan banyak yang tak dapat balik rumah, tidur kat situ. Jadi orang Jepun pun suka mabuk lah. Dia orang tak nak balik awal rumah. Lepas kerja tak mau balik. Kalau balik awal, marah isteri nak. Tanda orang malas kerja. Perempuan Jepun dia tak nak kahwin dengan perempuan lelaki malas. Macam Rashidi ni kan. Tak mau dia. Jadi orang Jepun pun faham. Jadi dia buat lambat balik lah. So apa dia buat? Dia pergi bar, minum arak. Jadi bila nak balik, dah tak boleh nak balik, dia mabuk. So dia ada 2 kereta. Kereta dia dan kereta satu orang lagi. Nak pastikan dia selamat sampailah dengan izin Allah. Macam itu keadaan di Jepun. Dan orang Jepun kuat seks. Dia tak buat depan-depan aja, tapi dia ada hotel khas untuk orang buat apa dia nak. Jadi manusia ni satu blok bebas demokrasi, satu blok yang terkawal. Dan antara keduanya ada yang mengamalkan socialism. So capitalism, communism, socialism. Islam tak ada. Satu pun tak ada. Sejak Nabi Muhammad meninggal sampailah ke hari ini tak ada. Sebab semua orang Islam dia ikut itu je lah. Sama ada komunis atau sistem demokrasi. Yang kita sistem demokrasi berperlembagaan, dan dengan kita sistem beraja, sistem demokrasi beraja. Kita ikut England. Hanya Raja England tu tak pergi gila. Dia je. Queen Elizabeth dah raja lama dah. Dah dekat 90 lebih belum mati lagi. So apa ni, anak dia tu Charles tu dah tua lah. Dulu kahwin dengan Diana mati, kahwin dengan kekasih dia masa kecil, Camilla Parker. So Camilla mungkin juga jadi raja kalau dalam terdekat ni Queen Elizabeth jatuh lah kan. Bukan jatuh, mati. Dia tak turun, kau tak mati. Dia boleh turun tapi dia tak nak. Saya tak tahu kenapa. Jalan lambat. Tapi kita sistem demokrasi beraja. Yang di Pertuan Agong tu bergilir 5 tahun. Jadi kita bukan sistem demokrasi per se. Maksudnya tak ada raja. Semua sistem demokrasi yang tu ada presiden, dia tak ada raja. Dia buang semua raja. Jadi kita maintain ada raja. Inilah raja-raja kita bersemayam. Mereka bukan duduk sana bekerja, tak, simbol. Jadi bila orang politik ni bertelagah, maka jalan keluar dia ialah raja. Bila semua dah tak boleh nak ni, kita boleh kita boleh kembali kepada sistem beraja. Walaupun kita dah mau tinggalkan dia, tapi kita tak tinggalkan terus. Banyak negara dia tinggalkan terus. Macam Indonesia dulu raja banyak. India juga banyak raja-raja.
semua hilang. Raja Hyderabad, dia sistem demokrasi sepenuhnya. Tapi kita sistem demokrasi beraja. Raja ada tapi tak ada kuasa. Kuasa eksekutif kepada orang politik. Jadi manusia ni sibuk dengan hal ni lah. Hal macam mana nak hidup. Semua manusia fikir macam mana nak hidup. Itu je. Nak makan, nak minum. Makanan ada atas meja. Kerana inilah mereka membentuk segala sistem ni. Sistem demokrasi beraja, sistem sosialis, sistem komunis. Semua sistem ni dibuat untuk membolehkan manusia makan, minum, ada rumah, ada makanan atas meja. Itu je. Dia bukan dibuat untuk manusia dekat dengan Allah, tak ada. Dia langsung tak dibuat. Semua ini memikirkan macam mana manusia boleh survive, boleh hidup, mana boleh makan lah. Lain tak ada. Makan, minum, ada rumah. Basic dia makan, minum lah. Itu je dia fikir. Yang dipikir dari dulu. Itu je. Jadi ini bukannya maksud. Dan ini bukan buat manusia tu boleh masuk syurga selamat di neraka. Ini buat dia dapat makan minum kat dunia je. Sistem semua ni. Jadi yang PAS sekarang bertanding, parti politik, PAS, parti perikatan, parti UMNO, semua bertanding untuk dapat kuasa memerintah negara ni supaya semua rakyat di Malaysia dapat makan. Kalau kerajaan tu tak boleh membuatkan rakyat di negara ni dapat makan, susah, kebuluran, tumbanglah. Kalau barang mahal, susah kerja, tumbanglah kerajaan. Satu kerajaan lagi, kami menjanjikan kamu kesejahteraan, ini kami akan buat, itu. Yang pun pangkah yang bau, tengok macam tu juga, tumbang lagi macam tu lah. Jadi semua kebimbangan tu atas dapat makan. Inilah yang diagungkan oleh semua parti. Konon-konon parti PAS tu, kalau kami memerintah, kami akan bangunkan Islam, hukum hudud. Lagi dia orang tak mau. Dia orang tak mau kerajaan yang fikir nak bawa hukum hudud ni. Dia orang nak kerajaan yang boleh membuat mereka dapat menyediakan makanan atas meja mereka. Itulah. Lain tak ada. Jadi manusia ni hanya haiwan lah. Memikirkan keperluan haiwaniat dia. Keperluan dia sebagai manusia dia tak fikir. Iaitu agama. Manusia ni kalau dia tak memikirkan agama, dia mesti jadi haiwan lah. Apa beza kucing, anjing dengan manusia yang tak ada agama? Apa beza? Bagi tahu saya. Apa beza dia? Apa beza dia? Rashidi pergi kerja, balik makan, minum, tidur, bersetubuh. Lepas tu pergi lagi kerja, keluar. Kucing, anjing pun keluar je, tapi hanya dia tak ada kerja lah, keluar cari makanan. Dan dia pun berak, kita pun berak, dia pun tidur, dia pun bersetubuh. Ya, apa beza kita? Kita ada beza tak? Sebab itu Amerika ni, semua ni namanya negara haiwan. Bukan Amerika je, China, Amerika, Malaysia, semua negara haiwan. Sebab negara tu hanya memikirkan makanannya, minuman. Raja dia fikir tu, Perdana Menteri dia fikir tu, menteri-menteri dia fikir tu, orang fikir tu, semua orang fikir tu. Begitulah dulu jin-jin tu, dia orang fikir tu je. Allah lenyapkan dia.
Kata Allah, aku tak turunkan kau kat dunia ni untuk fikir tu. Aku dah fikir untuk kamu tu. Aku selagi kamu ada masa untuk hidup di dunia ni, keperluan kamu aku dah buat dah. Aku dah takdirkan untuk kamu. Tapi manusia tak mahu. Dia tak percaya. Dia kerja kuat. Dia kata aku punya kerja boleh ubah aku punya keadaan. Aku boleh makan lagi banyak, rumah lagi bagus. Dan dia tengok bila dia kerja kuat, betul. Kan? Jadi orang yang miskin tu kata, aku pun mau kerja kuat. Supaya aku boleh makan banyak. Tapi tak boleh-boleh juga macam Rashidi kan. Dia kerja kuat je. Tapi dia tak tahu belakang kerja dia tu bukan kerja Allah punya menentukan dia boleh dapat atau tidak. Jadi sebahagian orang nak kaya, kerja tak boleh. Ada orang kerja sikit kaya, ada orang lahir je kaya. Dia orang tak nampak, tak faham bahawa benda-benda kaya, harta ni semua sebenarnya nampak je macam usaha diberi oleh Allah, tapi Allah tak bagi agama pada orang yang tak usaha. Itu tak tahu. Agama Allah bagi tapi tak dapat, kecuali orang sabar. Sabar makna terus ikut perintah Allah. Orang kaya dia tak payah sabar. Ada yang tak bekerja pun kaya. Lahir je anak Sultan Brunei tu, apa kerja dia? Yang kaya betul. Anak pada isteri kedua Sultan Brunei, yang lawa, handsome. Siapa nama dia? Matin. Itu Rashidi tahu lah. Tanya nama Nabi tak tahu. Matin. Anak saya Dola pun panggil, bagi nama anak dia yang pertama tu. Apa nama dia? Bashir Matin. Jadi dia orang tak ada kerja, tak ada usaha. Kenapa kaya? Menunjukkan bukan kerja bagi kaya, Allah bagi kaya. Jadi Allah SWT hantar Nabi ajak manusia supaya mahu agama. Jadi manusia tak boleh dapat agama melainkan mereka ikut Nabi-Nabi yang dihantar oleh Allah. Jadi banyak manusia tak nak agama, dia tak nak ikut. Malah dia bagi tahu pada Nabi-Nabi ni, kamu tak payah ajak kami. Kami tak nak agama. Kalau kamu ajak juga kami akan bunuh kamu, atau kami akan halau kamu keluar daripada tempat kami. Kerana apabila orang yang Allah hantar Nabi-Nabi ni, mereka menolak Nabi-Nabi mereka, atau mereka kata kamu turunkanlah azab kalau kamu bercakap benar, ataupun dia kata kamu jangan dakwah kami, kalau tidak kami halau kamu. Jadi bila berlaku keadaan mereka sudah menidakkan Nabi yang Allah hantar untuk ajak mereka beragama, dia dah mau halau pula, membunuh. Maknanya mereka tu dah menutup terus pintu untuk mereka dapat masuk syurga, selamat neraka. Jadi Allah SWT jadikan manusia ni untuk manusia masuk syurga, selamat dari neraka. Allah jadikan manusia ni supaya berjaya. Manusia berjaya bila ada agama, bukan dapat makan. Manusia bukan berjaya bila dapat makan, minum, ada kereta. Tapi manusia dia sibuk tu. Sibuk itu je. Kan? Sibuk tentang dapat makan. Macam Sufyan ni. Sibuk macam mana nak dapat makan. Mau kerja dia sanggup kerja 9 sampai 6. Semayang berjemaah tak ada sama saya. Cuma okey dia. Untuk apa dia semayang berjemaah dengan saya? Semayang berjemaah dengan saya itu Allah terima. Semayang dia yang tak betul pun jadi terima bila dia belakang semayang saya. Tapi dia tak. Duit tu dia kata,
lebih berharga. Dulu saya ingat dia dapat kerja tu, lepas ni dia dah berhenti, dia cari kerja lain. Saya ingat tak payahlah buat kerja tu, buat kerja Grab ajalah, ataupun Lalalove, Lalamove, atau Panda, cukup lah. Dia tak nak. Demi dunia, demi untuk hidup dekat dunia ni, demi kelangsungan hidup dunia ni, saya sanggup tak dapat bersemayang belakang Amisab, tak buat dakwah ikut cakap dia. Bila mesyuarat, kau boleh buat ni, tak boleh. Ini kerja. Itulah jawapan dia dari dulu sampai hari ni. Dia nak lagi, dah tua lah. Tapi apakan daya, saya tak boleh paksa dia. Tapi kesalahan dia tak nak agama ni, dia lah yang tanggung, bukan aku yang tanggung. Apa hal aku nak marah dia? Dia sendiri yang nak, tak nak agama. Jadi agama ni Allah bagi dengan turunkan Nabi, hantar, bukan turun, makna pilih, hantar Nabi untuk kaum. Kaum tu akan dapat agama bila ikut Nabi tu. Kalau tak ikut, tak boleh. Kalau saya sekarang ni, Allah turun hantar saya bukan Nabi, saya naib pada Nabi. 1400 tahun Nabi tak datang tau, bukan sikit. Dari zaman Nabi Isa ke zaman Nabi Muhammad, 600 tahun. Itu pun agama dah banyak menurun di dunia waktu tu. Kaum yang paling kurang agama antara kaum yang banyak kurang agama, kaum Madian. Allah beritahu. Jadi Allah turun Muhammad SAW, naik sekejap, turun lagi 1400 tahun. Dulu 600 tahun orang dah telanjang ke depan Kaabah tau. 600 tahun tak ada Nabi, orang dah telanjang. Telanjang tau. Bayangkan, hari ni ada pantai telanjang kan. Saya tahu pantai telanjang masa saya belajar kat Australia ni, tahun 70-an. Saya tanya kawan saya yang orang putih tu, dia nak pergi ke pantai telanjang. Saya kata, sedap ke? Alah, dia kata, semua orang tua dia kata. Dia punya connect pun, apa connect dia ke apa ke, tak minat lah dia kata. Namanya Henry Krzyzewski, orang Polish. Lepas tu banyak perempuan nak dia. Dalam rumah dia, saya duduk rumah dia sekejap, ada tilam air dengan perempuan dia. Dia kata, Naswa, bukan aku nak dia orang nak aku. Dia yang ajak aku, dia tarik aku. Itu dia cakap kat saya. Bila saya datang lagi Australia, dah umur dia dah 40 tahun lebih, tak kahwin lagi. Dia kata, saya mungkin kahwin dengan saya punya assistant ni. Lepas tu dia datang lagi sekali kat sini, masa tu dah tua, dia kahwin. Jadi kehidupan manusia ni, dia tak ada fikir lain, fikir makan aja. Agama ni dia orang tak mau. Jadi bila mereka tak mau ikut Nabi-Nabi, mereka ni telah menutup pintu. Jadi kalau kita tak ikut Nabi Muhammad SAW, mana kita tutup pintu. Kita dah tak mau lagi jadi manusia yang berjaya, masuk surga, selamat dan akhir. Tak boleh. Bukan tak boleh, di dunia lagi Allah akan hancurkan kaum yang menidak bukan Nabi-Nabi dia, cakap benda tak betul. Kami hantarlah bala kalau kamu punya dakwaan akan datang azab tu benar-benar. Dia kenapa dia cabar macam ni? Turunlah bala kalau apa yang kamu cakap tu benar. Dia orang cakap tu sebab mereka tahu Nabi tu tak benar. Memang tak boleh punya. Tak boleh bawa, tak boleh minta dengan Allah, takkan kabul. Dia orang kata dia ni penipu. Macam tu lah. Penipu takkan boleh buat doa dia kabul. Tapi mereka silap. Allah dengar cakap dia. Tak payah Nabi itu minta. Bila kau cakap macam ni, datangkanlah bala kalau apa yang kamu cakap benar. Allah dengar dia. Allah SWT maha mendengar tau. Allah tak biarkan ni. Kau cakap turunkanlah azab,
kalau kamu benar. Memanglah Nabi itu benar. Bila cakap macam tu, terus serta-merta kaum Lut habis, kaum Saleh habis, kaum Hud habis, kaum Syuaib habis, ya. Mana ada habis banyak. Jadi tak berhenti akhir lantar Nabi Muhammad SAW. Jadi Nabi SAW doa, jangan habiskan kaumku macam kaum-kaum terdahulu. Kalau sekiranya dia orang cakap macam kaum-kaum dulu. So sebab itu kita lama 1400 tahun. So sekarang ni agama ni takkan datang dalam diri manusia kalau Allah hantar Nabi, kita tak ikut dia. Jadi sekarang ni tak ada Nabi lagi. Maka Nabi Muhammad, kita kena ikut syariat Nabi. Tapi semua dah tak ikut syariat Muhammad. Semua orang dah tak mau agama. Dia mau makan aja, minum, makan, hidup. Dia kenapa mereka mau hidup? Mereka tak percaya hari Ahad ni. Hari Ahad tak percaya. Kan? Macam Sufyan ni, dia tak percaya hari akhirat. Kalau orang percaya hari akhirat, dia mesti mau agama. Sebab dia tak percaya, dia tak mau agama sebab dia tak percaya hari akhirat ni. Tak percaya. Atau samar-samar lah, mungkin ada agaknya. Jadi sebab itu Allah turunkan saya, turunkan, hantar saya, pilih saya. Bukan untuk jadi Nabi, untuk jadi naib Nabi. Naib Nabi ni umat Nabi yang buat kerja Nabi sungguh-sungguh. Kali ini saya datang untuk supaya Allah menggunakan saya untuk hidupkan agama di seluruh dunia, di kalangan jin dan manusia. Bukan manusia je. Sebab final countdown. Final countdown maknanya Allah mesti berjaya. Allah mesti menang di atas semua musuh-musuh dia. Dulu Allah biarkan mereka menang. Manusia tidak menyembah Allah, tak mau beriman kepada Allah. Mereka tak mau buat apa-apa untuk agama, tak mau. Allah biarkan. Bagi peluang untuk mereka pilih tak nak beragama. Dah lama dah Allah, dari Adam lagi. Countdown sekarang sebelum masa dikira untuk dihancurkan. Allah kata, this are the time, masa untuk aku kalahkan dia orang semua. Mereka ingat mereka kuat. Iblis kata akan sesatkan anak Adam. Aku bagi, kali ni aku tak buat. Apa Allah buat? Iblis pun Allah masukkan dia Islam nanti. Dan dia buat kerja dakwah. Semua jin-jin buat kerja dakwah. Manusia dah tak ada orang lagi. Dan manusia semua dibuat oleh Allah Ta'ala mau masuk Islam berduyun-duyun. Tak tahu siapa dakwah dia. Hari ini orang Islam di barat, orang-orang barat dah tutup gereja dia. Semua gereja dah auction dah, jual, dibakar, diruntuh, diroboh. Tak ada orang nak pergi. Dan ribu orang masuk Islam. Dan dia orang dah ketakutan. Dan perkara ini akan berlaku apabila makin ramai jin masuk Islam dan buat kerja dakwah. Tak ada lagi dah pengganggu manusia ni. Jadi untuk manusia ni dapat hidayat, kita mesti doa untuk jin jadi baik, masuk Islam walaupun dia musuh kita sebagiannya. Kita kena doa dia. Dan Allah telah ilhamkan kat saya untuk berdoa di setiap rumah jin dapat hidayat. Dulu lagi skrip tu saya dah buat dengan izin Allah 5-6 tahun dulu. Hari-hari doa jin dapat hidayat. Dan iblis dapat hidayat. Allah kabul selama doa saya. Sebab doa saya, doa Allah, dia bukan doa yang orang yang ikut saya ni. Dia orang punya ikut saya ni tak kabul. Tapi doa saya yang kabul. Macam Yazid punya doa ni, memang dia kabul. Semayang pun tak khusyuk, kabul apa? Kan? Khusyuk tak ada, ikhlas tak ada. Yang ada semayang ikhlas, khusyuk dan tawaduk.
dengan izin Allah di dunia ni seorang ni, itu saya. Kamu semua tak ada, apa lagi yang lain di luar sana. Jadi kali ni Allah kabul doa saya, cukup. Tak perlu banyak. Jin-jin semua dah masuk Islam. Ribu-ribu dah jadi beriman beramal soleh. Lagi banyak lagi jin. Bila makin banyak jin, makin kurang orang nak menggoda manusia ni. Manusia ni lebih baik pada jin tau. Adam dia bila dia buat salah, berdoa minta ampun. Tapi Iblis bila buat salah, dia tak nak minta ampun. Itu bezanya. Keras jin ni. Tapi bila dia dapat hidayat, kerja keras. Dan saya pula dibuat oleh Allah. DNA saya ni, manusia pun ada, jin pun ada. Tapi manusia punya banyak lagi. Saya daripada keturunan Sulaiman dengan Balkis. Anak saya tu ada jin banyak dengan kurang manusia. Satu kali dia hilang masa dia kecil tu. Itu menunjukkan saya ni keturunan manusia dan jin. Jadi sebab itu saya doa sekarang, jin dan manusia seluruhnya countdown. Jadi kita akan lihat masa gemilang akan datang. Berduyun-duyun manusia. Jin kita nampak berduyun-duyun. Dia dah berduyun-duyun masuk Islam sekarang. Berduyun-duyun yang kita lihat hari ini di Argentina, di mana-mana orang akan berlaku keadaan begitu. Dan dia orang heran semua, kenapa jadi yang tak mau Islam pun masuk Islam, kecuali sikit aja orang. Itulah namanya zaman berkat yang sedang, zaman berkat yang ditunggu dan tak lama lagi dengan izin Allah akan sampai. Okey.